Baru-baru ini kita digemparkan dengan sebuah berita yang tragis. Percutian 4 orang sahabat telah berakhir dengan berita yang menyedihkan. 3 orang daripada mangsa telah pun meninggal dunia, manakala seorang lagi masih lagi mendapatkan rawatan di hospital. Jadi di kesempatan ini, sebagai Muslim, marilah kita sama-sama menyedekahkan Al-Fatihah buat mangsa juga keluarga mangsa. Al-Fatihah. Jadi seperti yang kita sudah maklum, sebenarnya kisah ataupun insiden berkenaan tidur dalam kereta yang boleh membawa maut ini adalah bukan satu berita ataupun kisah yang jarang kita dengar. Malah sebelum ni pun terdapat banyak berita mengenai mangsa yang terkorban akibat tidur di dalam kereta. Apatah lagi bila musim-musim sekarang pun ramai orang yang menggunakan waktu sekarang untuk pergi bercuti bersama rakan dan sebagainya, especially para student, sebab sekarang pun tengah cuti SEM kan. Okey, jadinya hari ini berikutan daripada kes berkaitan 4 orang sahabat tersebut, hasil daripada siasatan mengatakan bahawa mereka sebenarnya telah lemas apabila mereka tidur dalam kereta dan menyebabkan mereka lemas dengan karbon monoksida akibat kebocoran exhaust kenderaan mereka. Jadinya hari ini pun saya nak ulaslah sedikit sebanyak berkenaan bahayanya tidur di dalam kereta. Tapi sebab tu saya nak ingatkan bahawa saya ni bukan seorang pakar, malah saya hanya seorang student dan saya juga seorang pengguna kenderaan dan juga suka tidur dalam kereta. Jadi berikutan daripada insiden-insiden dan kes-kes sebelum ni, saya pun membuat sikit sebanyak carian dan kajian melalui Google dan sebagainya. Macam mana dan bagaimana sebenarnya tidur dalam kereta ni boleh membahayakan nyawa kita dan boleh menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu kewujudan karbon monoksida. Karbon monoksida ataupun CO ni sebenarnya sifatnya tak ada bau, tak ada rasa, tak boleh didengari dan juga tak boleh dilihat dengan mata kasar. So tak mudah dan tak senang untuk kita detect sebenarnya karbon ada monoksida di sekeliling kita dan sebagainya. Bahkan oksigen dan karbon dioksida pun kita boleh nak detect, betul tak? So karbon monoksida pun sama je. Jadi macam mana pula karbon monoksida ni boleh membahayakan nyawa kita? Okey, macam mana yang kita tahu manusia memerlukan oksigen yang mencukupi untuk diangkut ke seluruh badan. Tetapi bila terdapatnya karbon monoksida di sekeliling kita, hemoglobin dalam badan kita ni akan lebih cenderung untuk mengangkut karbon monoksida ke seluruh badan kita berbanding oksigen. Jadi dari situ Jadi dari situ oksigen yang ada dalam badan, paras oksigen dalam badan kita pun akan menurun dan boleh menyebabkan cecair dan air dalam badan kita pun menurun dan lebih teruk lagi bila menyebabkan sudden death, iaitu kematian secara tiba-tiba. Tapi saya pun ada terfikir juga, macam mana kalau kenapa tak sewaktu dalam pemanduan waktu kita berjaga tak ada ke berlaku kes keracunan karbon monoksida ni? Sebenarnya ada, tapi jawapannya mudah je, sebab bila kita dalam keadaan jaga, kita lebih cenderung untuk mengenal pasti jika terdapat simptom-simptom seperti pening kepala, sakit kepala, mual dan sebagainya. So dari situ pun kita pun akan terus macam bertindak, memberhentikan kereta, mengambil udara segar di luar. Sebab sebenarnya karbon monoksida ni bila kandungannya terlalu tinggi, ia boleh menyebabkan dalam masa 30 minit je dia boleh membuatkan kita tak sedarkan diri. Bahkan daripada laman Facebook Public Health Malaysia pun dia ada mengatakan bahawa even though kadar karbon monoksida yang rendah pun dia even though dia sedikit tapi dia tetap boleh menyebabkan kita tidak sedarkan diri. So dari situ pun kita pun kenalah ambil beberapa langkah pencegahan. So pertama sekali mestilah kita kena sentiasa maksudnya membuat pemeriksaan dan servis kereta secara berkala. Bukan saja bila nak jalan jauh dan sebagainya, tapi perlulah kita sentiasa check pembuat pemeriksaan komponen-komponen kenderaan kita. Selain itu pun kita boleh elakkan dan memang tidak digalakkan untuk membuat tabiat tidur dalam kereta. So better untuk cari tempat yang lebih selesa berbanding hotel Bangkok yang tidur dalam kereta. Tahu tak hotel Bangkok tu apa? Hotel Bangkok tu sebenarnya tidur terbengkok.
So dari situ daripada saya, ingat CO2 memang tidak berbau tapi malang juga tidak berbau. Selamat dalam perjalanan anda. Terima kasih.